Salam sejahtera, salam Sarawakku sayang, salam segulai sejalai. Anda sedang menonton Dialog TVS bersama saya Setio Dawi dan rakan penyampai saya. Dan saya Marzella Sigai. Baiklah, untuk pengetahuan semua, Dialog TVS merupakan program bual bicara yang membincangkan mengenai topik-topik tertentu bersama pemimpin, pakar, penganalisis dan pemain industri. Pelbagai perkongsian menarik yang akan kita kongsikan kepada anda semua. Ya, semangat Hari Gawai masih lagi kita dapat rasai sampai sekarang kan Marzella. Betul tu, Jadi Stewart. pelbagai program yang telah dianjurkan sama ada dari daerah, dari segi bahagian dan juga peringkat negeri. Betul tu, Stuart. Jadi topik kita pada kali ini ialah mengenai program Niti Daun bersempena sambutan Gawai Dayak 2023. Jadi untuk menerangkan dengan lebih lanjut berkaitan program ini, bersama kita di studio iaitu Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk John Siki Tayai, yang juga merangkap pengerusi jawatan kuasa Niti Daun ini. Apa khabar, Datuk? Bagus, terima kasih kerana menjemput saya untuk hadir bersama pada pada kali ini dengan TVS. Ya, terima kasih Datuk kerana dapat meluangkan masa bersama kita di dalam Dialog TVS kali ini. Jadi kita menyebut berkaitan dengan program Niti Daun 2023 ini. Mungkin Datuk boleh kongsikan kepada penonton tentang program Niti Daun bersempena dengan sambutan Gawai 2023 kali ini yang akan berlangsung pada 17 Juni, Datuk. Ya, terima kasih. Jadi pada tahun 2023 ini kita juga mengaturkan satu juga program iaitu Niti Daun yang kita ini dalam bahasa Iban Niti Daun, dalam bahasa Malaysia saya rasa perarakan. Betul, Perarakan. perarakan. Ya. Jadi ini diadakan pada 17 hari bulan. Jadi orang kenamaan atau VIP yang akan hadir bersama kita pada pagi itu, pada petang itu adalah Yang Amat Berhormat Ketua Pembina sendiri. Itulah pada itu. Dan kita menyangka pada kali ini lebih ramai lagi peserta yang akan bersama kita untuk program Niti Daun ini. Dan saya juga telah difahamkan oleh jawatan kuasa yang mengajukan program Niti Daun ini, iaitu lebih daripada 3,000 peserta pada kali ini. Penyertaan. Ya, penyertaan. Ya. Dan begitu juga ada lebih dekat 100 kontingen Kontingen yang yang menyertai. akan menyertai program program. ini. Ya. Baiklah, Datuk, program Niti Daun ini merupakan kali kedua dijalankan, diadakan selepas kali terakhir diadakan pada tahun 2018. Jadi apakah objektif yang akan diketengahkan dalam program seumpama ini? Jadi program Niti Daun ini seperti yang kita lihat, di mana peserta yang mengambil bahagian adalah mempergaya atau mempamerkan pakaian tradisional, Ya. terutamanya. Sebab kalau kita lihat di negeri Sarawak ini, kita ada lebih kurang 30 suku kaum. Dan pada Niti Daun kali ini kita memohon atau kita menjemput seramai boleh peserta, iaitu terutamanya dari perbilang bangsa dan sebagainya yang ada di Sarawak. So that's why kita akan cubalah to bring more supaya lebih ramai lagi kita dapat memperlihatkan pakaian-pakaian mereka. Terutama Iban, orang Ulu yang banyak. Kita Kayan, Kenyah, Kelabit, Murut, Pasayak dan sebagainya. Dan satu-satu kaum itu kita hendak mereka memperpamerkan atau mempergayakan pakaian sendiri masing-masing pada perarakan Niti Daun ini. Ya, kita juga tertarik dengan program Niti Daun ini, Datuk. Seperti yang dikatakan Datuk tadi, mungkin jumlah penyertaan lebih pada 3,000 penyertaan. Ya. Dan pelbagai kontingen mungkin Datuk kongsikan dengan kita yang menyertai itu daripada mereka yang pada jabatan kerajaan ataupun daripada NGO ataupun orang ramai. Jadi pada kali ini kita menjemput jabatan-jabatan kerajaan juga dijemput untuk hadir bersama. Dan begitu juga dari kementerian juga. Dan orang ramai juga, semua dijemput untuk hadir. Ya. Dan seperti yang saya telah diberitahu pagi tadi, iaitu masa penutupan. What do we call it? Yang
for the last one that we accept the permohonan permohonan penyertaan ya. pada petang ini. Ya. Jadi mungkin itu lebih daripada 3,000 saya rasa. Jadi satu daripadanya kalau kita lihat ini penyertaan ini sangat menggalakkan. Masih banyak lagi yang nak mohon, nak minta untuk menyertai perarakan atau niti daun pada kali ini. Kerana ianya sudah lama tidak diadakan. Kali terakhir diadakan adalah pada tahun 2018. So mungkin Datuk boleh kongsikan juga sedikit kerana kita tahu orang ramai teruja untuk melihat perarakan di mana orang ramai memakai pakaian-pakaian tradisional. Mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit highlight yang akan ditonjolkan pada perarakan ini, seperti mungkin terdapat artis jemputan yang akan datang memeriahkan perarakan kali ini. Ya, kita bukan hanya menjemput dari persatuan-persatuan dan jabatan-jabatan orang, dari para artis juga akan dijemput serta supaya mereka dapat memperlihatkan diri kepada rakyat atau kepada masyarakat yang ada di Kuching. Dan oleh sebab itu kita mengharap pada 17 itu nanti akan supaya orang yang ada di Kuching untuk berkumpul di tepi jalan. Jadi pada kali ini niti daun ini akan kita ada atau bermula dari Tun Juga. Bermula dari Tun Juga sampai ke Jembatan Daruhana Tebing Sungai sana. Itulah jalan yang kita akan gunakan pada perarakan kali ini. Itu sama dengan yang kita adakan pada tahun 2018 juga. Ya. Jadi baru-baru ini Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengiktiraf frasa segulai sejalai sebagai moto perpaduan di negara ini, dan dia akan diwar-warkan di mana sahaja beliau menghadiri majlis yang ada di negara kita ini. Jadi ini juga sinonim juga dengan program niti daun yang akan dianjurkan. Jadi apa pendapat Datuk berkenaan dengan frasa segulai sejalai ini dalam memeriahkan lagi program niti daun? Ya, memang tepat. Kita gunakan pada bukan tiap-tiap pegawai kita menggunakan perkataan segulai sejalai, seiring dan sejalan kalau kita nak tahu dalam bahasa Malaysia. Dan ini dalam masa kita mengadakan gawai tempoh hari 17 bulan, Perdana Menteri akan menggunakan segulai sejalai untuk digunakan di seluruh negara. Dan ini adalah satu kebanggaan terutama untuk kita Dayak di Sarawak, yang perkataan kita atau segulai sejalai itu digunakan. Ini bukan pertama kalinya. Yang pertama kali yang saya ingat, kalau kita lihat dulu, Agi Hidup, Agi Ngelaban. Betul. That one, the first one that we heard about it, which are being used nationally. But sekarang dia akan digunakan seperti yang telah dinyatakan Perdana Menteri, iaitu segulai sejalai juga. Jadi ini segulai sejalai ini memang sinonim dengan perarakan kita atau niti daun. Sebab semasa niti daun ini kita akan lihat berbagai bangsa akan mengambil bahagian. Dan saya harap dengan menggunakan segulai sejalai akan mengeratkan lagi taluk terakhir, terutamanya rakyat kita di Sarawak dan khasnya Malaysia. Betul. Ya. Kerana kita tahu Sarawak juga merupakan negeri contoh yang menonjolkan penyerah kop dalam bahasa Iban. Ya, betul. Segulai sejalai. Segulai sejalai. Segulai sejalai. Itu Sarawak merupakan model perpaduan yang terkenal di dalam Malaysia ni. Betul, tu Stewart. So, ingin saya tanyakan kepada Datuk, adakah Datuk setuju sekiranya program niti daun ini diadakan pada peringkat nasional atau antarabangsa pada masa hadapan? Sangat setuju. Sebab ini adalah satu caranya seperti yang telah kita bincang mengenai tentang pakaian kita. Satu, pakaian. Kedua, kalau kita lihat semua orang yang mengambil bahagian itu dari berbagai etnik kita di Sarawak, ini juga boleh kita solkan kepada nasional. Mungkin kita mula-mula kita buat secara di peringkat nasional. Mungkin lepas itu Malaysia akan juga boleh menganjurkan program niti daun untuk antarabangsa. Betul. That's good, I think. Ya.
Kalau kita melihat kepada program Niti Daun ini juga, Datuk, memang diadakan di daerah kecil seperti di Song, di Tatau dan sebagainya. Jadi Datuk merupakan wakil rakyat di kawasan luar bandar, iaitu merupakan Adun Kakus. Dan dari segi pengalaman dan kemeriahan di bandar dan di luar bandar, mungkin Datuk boleh kongsikan macam mana kemeriahan Niti Daun di luar bandar dan juga di bandar. Ya, selepas kita mengadakan Niti Daun pada tahun 2018, itu sebagai titik permulaannya. Ya. Dan melihat apa yang kita telah buat pada tahun 2018 ini Penerimaan. penerimaan. Oleh sebab itu kalau kita melihat selepas tahun 2018, sudah itu di bahagian-bahagian di Sarawak atau di daerah kecil, mereka mulai mengadakan acara Niti Daun juga. So they are very much interested of what been happening pada tahun 2018. Ini adalah satu petanda yang baik. Petanda yang baik. Bukan hanya kita nak mendekatkan lagi di bandar, tapi di bahagian di daerah juga telah diadakan. Ini untuk semua kaum ini. Ya. Dalam contohnya, kalau yang kita telah diadakan di Tatau tahun lepas kita akan mengadakan di Tatau. Niti Daun. Ya. Ini bukan bahasa Iban saja. Melayu, Cina pun mengambil bahagian. Sebagai contohnya. Ya. Ini adalah untuk mendekatkan lagi silaturahim seperti yang telah kita perkatakan. Ya. Betul tu, Datuk. Ya. Jadi I think kita berehat seketika lah kerana banyak lagi perkongsian yang akan kita kongsikan bersama para penonton. Ya. Kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Dialog TVS bersama saya dan Stewart Dawi, dan kita masih lagi bersama Datuk John Siki Tayai membincangkan mengenai topik program Niti Daun bersempena sambutan Gawai Dayak 2023. Baiklah Datuk, kalau dilihat di dalam acara program, selain upacara miring, terdapat upacara lain turut diadakan, iaitu upacara muka kujo. Boleh tak Datuk kongsikan sedikit mengenai upacara ini dan simboliknya? Jadi program yang dikatakan buka kujuk adalah satu program di mana di dalam biasanya kujuk itu kita simpan beberapa barang sana, barang makanan, barang minuman. Biasanya barang makanan dan minuman lah. Ya. Sudah itu kita tutup dengan puak kumbuk. Jadi untuk membukanya, kalau dulu orang menggunakan macam cara, jakuk kita kena buka kujuk, jakuk buka kujuk, banyak sempama. But nowadays, because to shorten the time, kena memendekkan masa, jadi untuk program Niti Daun ini, Premier akan menggunakan handphone untuk membuka kujuk itu. Ya, itu selaras dengan polisi Kerajaan Sarawak yang ingin menggunakan teknologi digital dalam pembangunan. Ya, betul, teknologi digital. Ya. Jadi Stewart, boleh saya teruskan dengan Stewart? Kita berkaitan dengan Niti Daun ini juga kita dapat lihat seperti yang Datuk katakan tadi, pelbagai etnik ataupun kaum yang menyertai Niti Daun ini yang menggunakan pakaian tradisional komuniti Dayak di Sarawak, dan ini merupakan kelebihan yang kita ada di Sarawak. Jadi mungkin itu bagi mereka yang ingin membeli ataupun menyewa pakaian tradisional, ini akan memberi impak yang positif kepada usahawan tempatan kita, Datuk. Mungkin kongsikan. Ya, betul. Terutama tentang pakaian Dayak, kita pakaian Iban terutamanya. Kita telah mengadakan simposium pakaian Iban di Miri. Ya. Yang pada masa itu yang mengatur program itu yang pertama kali di Betong saya rasa. Ya, betul, Datuk. Ya, kedua kali yang di Miri. Dan saya juga difahamkan bahawa juga saya ada dengar iaitu akan diadakan di Betong sekali lagi. Pernah yang Muhammad Datuk Ahmad Douglas juga akan memberitahu yang akan diadakan tentang pakaian. Terutama pakaian Iban, pakaian Dayak. Ya. Ini adalah satu yang baik sebab kalau kita tidak ada memberi simposium, tidak memberi
tidak mengetengahkan, terutamanya pakaian kita Dayak Ya. yang akan hilang telan zaman kata orang, Ya. akan lenyau. Betul. Dia rela. Ya. And then anak-anak kita tidak akan tahu apakah jenis pakaian yang sebenarnya, pakaian Dayak atau terutamanya pakaian kita Iban, Orang Ulu dan Melayu. Ya. Itulah sebabnya adalah sangat penting untuk kita mempamerkan atau mengetengahkan pakaian kita semasa di Daun. Ya, sebab kebanyakannya kalau kita lihat Niti Daun ini di mana-mana saja kita berada, kita dapat melihat bahawa kebanyakan ataupun majoriti pakaian tradisional yang dipamerkan adalah ngepan Iban. Ya. Jadi seperti yang Datuk katakan tadi Mazela berkaitan dengan ngepan Iban itu ada simposium yang telah diadakan, simposium ngepan Iban yang diadakan di Biri. Jadi peserta pada masa itu juga diajar ataupun diberi pendedahan berkenaan dengan macam mana nak menjadikan ngepan Iban ini merupakan produk yang boleh dijual dan memberi hasil pendapatan, betul Datuk? Ya, betul. Jadi dari Jadi, segi dari segi terutamanya kalau kita lihat satu daripada pakaian Iban, ngepan Iban. Contohnya kain. Kain Iban biasanya kita buat dengan tangan tenunan. betul. Jadi ini mengambil masa dan untuk satu tenunan kain, satu kain Iban yang dijual pada masa sekarang adalah 1,000 lebih. Ya, ini memang dapat membantu terutamanya kaum Iban atau kaum Dayak yang lain. Ya. Terutamanya Iban lah, Ya. akan membantu untuk menjana pendapatan bagi mereka. Ya. So, Datuk berbalik lagi kepada program Niti Daun Gawai. Kita tahu Niti Daun ini mempamerkan pakaian tradisional komuniti Dayak di Sarawak. Mengapa golongan muda perlu melibatkan diri dalam program kebudayaan seperti ini? Ini golongan muda harus melibatkan diri. Satu daripada ini ada sebagai pendedahan kepada mereka untuk menyertai. Kalau yang baiknya, kalau mereka dapat menyertai dan lepas itu kalau tidak menyertai mereka akan dapat melihat pakaian-pakaian Dayak yang ada kita di Sarawak. Ini adalah pentingnya. Yang anak muda ini seboleh-bolehnya kalau dapat mereka menyertai Niti Daun ini. Ya. Supaya mereka dapat diberi pendedahan. Ya, beri pendedahan Ya. dan sebagainya. Menjadi pelapis pada masa Menjadi akan datang. pelapis, ya. Betul. Untuk Menjadi menunjukkan kepada pelapis, generasi ya. yang akan datang. Betul kan, Ya. Datuk? Ya, berbalik kepada Niti Daun ini Datuk, mungkin dari segi dari pihak jawatan kuasa itu sendiri mungkin ada cabaran dalam persediaan bagi kira menjadi persediaan dalam mengatur Niti Daun yang boleh dianggap sebagai program yang agak besar sebab mungkin Betul, boleh dikatakan peringkat negeri, Datuk. Betul. Ya, benar. Jadi kalau kita lihat pada ini bukan pertama kali, ini kedua, ketiga dan sebagainya. Dan program ini Niti Daun ini satu yang besar. Ya. Jadi kalau kita lihat yang mengambil lebih kurang 3,000 atau dekat 3,000 orang akan mengambil bagian. Ini untuk mengatur mereka dari registration mula kita register, Ya. pendaftaran, lepas itu lepas pendaftaran kita nak mengumpul mereka semasa hari tertentu, contohnya 17 bulan, bukan perkara yang mudah. Ya. Dan selain daripada itu juga kita akan menyediakan refreshment untuk diorang. Bukan senang, nak menyediakan refreshment untuk diorang selepas mengambil bahagian. Lepas bila tamatnya, contohnya di tempat tempat yang tamat kita habis masa Niti Daun itu. Jadi kita akan bagi refreshment untuk diorang. Dan ini adalah satu cabaran juga untuk kita menentukan berapa banyak yang kita akan disediakan untuk menyediakan package makanan, minuman untuk diorang. Ya. Dan selain daripada itu juga cabaran yang kedua, ketiga juga tentang bajet diorang. Bukan senang bajet diorang. Contohnya orang dari Ulu, dari Baram, dari Miri, Yang datang. mereka memerlukan pengangkutan. Ya. Betul. Ya, ini bukan senang juga. What is the cost of the pengangkutan untuk orang? So, those ahli jawatan kuasa yang menjaga Niti Daun ini, they have to crack the head, Ya. untuk menyediakan all the khasnya tentang bajet diorang akan gunakan. Itu Sebab termasuk. bajet sangat besar untuk program Niti Daun. Ya. Dan Kerana kerana ini melibatkan. merupakan melibatkan. program di peringkat negeri. Betul, Betul. tak? Ya, Ya. ini peringkat negeri. Ya. Baik, So, Datuk. dari Kalau segi keselamatan untuk Jadi, para peserta yang peserta, datang, ya. para peserta Ya, yang jadi datang. keselamatan semasa di keselamat
untuk orang datang kita memang beritahu polis. Ya. Selain daripada polis kita juga minta bantuan dari sukarela, apa semua sukarela. sukarela dan selain daripada itu dari Agensi agensi-agensi kerajaan, yang lain, agensi keselamatan lain juga untuk membantu khasnya semasa perjalanan Niti Daun itu. Ya. Jadi Datuk, kita lihat sekarang ni media sosial merupakan salah satu platform dalam mempamerkan ataupun berkongsi program-program kebudayaan ataupun kesenian yang ada di negeri Sarawak. Jadi Datuk boleh beri pendapat berkaitan dengan fungsi ataupun kegunaan platform media sosial dalam kita berkongsi dan menyemarakkan lagi semangat Hari Gawai ataupun Niti Daun ni. Ya, untuk kita menyemarakkan memang kita yang pertama kita gunakan TBS. Betul. Keduanya kita guna TBS sebab kita mohon juga TBS itu untuk live Secara langsung. secara langsung masa Niti Daun, dan keduanya iaitu melalui UKAS juga. Kita akan telah bagi tahu UKAS untuk apa? Untuk menghiburkan atau menghebatkan yang program Niti Daun itu terutamanya pada 17 itu. Ya. Oh, jadi Datuk, program perarakan Niti Daun ini, adakah ianya akan dijadikan program setiap tahun untuk kita sambut di Sarawak ini? Sebolehnya memang kita tidak ada buat Niti Daun. Tapi contohnya, tapi sebab dalam program Gawai ini kita adakan bergila-gila. Ya. Tahun ini ialah Iban, tahun depan adalah dari kaum Melayu, dan seterusnya adalah kaum orang Ulu. Jadi bergila-gila antara tiga kaum itu. Tapi terpulang kepada kaum Melayu kalau mereka nak mengatur Niti Daun. Ya. Itu terpulang kepada Melayu. Dan begitu juga kepada orang Ulu. Tetapi Iban ini adalah satu program yang diatur atau dirancang oleh kaum Iban yang mengendalikan Gawai pada tahun ini untuk satu daripadanya program Niti Daun. Yang untuk pertukaran bagi Jadi kita tak boleh juga katakan kalau kita dapat ada ke setiap tahun. Betul. Itu terpulang kepada yang Melayu, community, community yang menjadi tuan rumah. Yang menjadi tuan rumah masa itu. Ya. Jadi pelbagai pengungsian yang kita akan terus berbincang dengan Datuk John selepas ini. Mungkin kita boleh berehat seketika dan kita kembali lagi selepas ini dalam Dialog TVS. Kembali lagi kita dalam Dialog TVS bersempena dengan program Niti Daun yang akan dianjurkan pada 17 Jun ini nanti. Jadi masih bersama dengan kita, masih bersama dengan saya Mazela adalah Datuk John Sikitayai. Jadi mungkin kita teruskan dengan bertanya kepada Datuk John. Selain daripada program Niti Daun, Datuk, Bazar Gawai Dayak juga akan diadakan dari 16 Jun sehingga 25 Jun ini. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan kepada para penonton TVS. Ya, selain daripada Niti Daun dan makan malam yang telah kita adakan, selain daripada Niti Daun yang akan diadakan pada 17 bulan, kita juga akan mengadakan bazar, Gawai Bazar. Itu akan bermula daripada 16, itu mulai dua hari lagi, hingga 25 Jun ini. Dan program Gawai, Bazar Gawai. Kali ini diadakan di Majlis MBKS, Majlis Bandaran Selatan, yang akan diadakan sana. Dan pada Gawai Besar, sebanyak ada 200 gerai yang akan dibuka pada masa itu nanti, iaitu di mana 86 bagi halal food dan 64 non-halal, dan pelbagai 20, dan untuk kraft tangan kita akan ada 30. Jadi semuanya adalah 300 gerai yang kita buka pada Gawai Besar pada tahun 2023. Jadi untuk mengisi program Gawai Besar memang kita ada program untuk Gawai Besar itu nanti. Jadi harap kita minta orang ramai datang kepada Gawai Besar yang bermula pada 16 hingga ke 25 bulan.
Ya. Baiklah Datuk. Selain pembukaan bazar gawai daripada para peniaga, mungkin Datuk boleh kongsikan apa lagi aktiviti yang akan diadakan bersempena dengan bazar gawai seperti mungkin ada artis jemputan yang akan memeriahkan bazar gawai pada Ya. tahun ini. Ya, untuk memeriahkan lagi, tiap-tiap malam kita akan ada artis-artis yang akan dijemput untuk hadir pada tiap malam. Dan selain daripada itu, kita juga akan mengadakan yang di mana ini artis-artis ini dan yang akan diatur Majlis Seni Sarawak akan membantu kita menyediakan artis-artis. Dan selain daripada itu juga akan diadakan senam robik. Ya. Untuk senam robik itu awal. Dan untuk pengetahuan umum, kita akan mengadakan gawai besar, iaitu pada hari Ahad. Hari Ahad hingga hari Khamis, kita mengadakan dari pukul 5 hingga 10.30 malam. Ya. Dan ujung minggu itu Jumaat, Sabtu, kita sampai pukul 11 malam. Iya. Itu adalah masa untuk bazar gawai. Masa gawai besar. Ya. Jadi tertarik juga dengan apa yang dikongsikan oleh Datuk tadi tentang peniaga-peniaga yang ada diberi peluang adalah untuk menjadi ataupun menjual makanan halal dan juga tidak halal. Jadi mungkin dari segi penyertaan itu Datuk sendiri mungkin mendapat sambutan yang sangat merangsang daripada peniaga-peniaga yang terlibat. Banyak penyertaan Datuk? Ya, memang banyak. Jadi sebenarnya ada lebih 200 permohonan untuk menyertai gawai bazar pada masa kali ini. Tetapi kita hanya memilih hanya 200 saja 200 sahaja untuk peserta. Jadi mungkin ada perancangan dari pihak kerajaan negeri untuk menambah tapak jualan pada masa akan datang untuk program bazar gawai seperti ini. Sebab seperti Datuk kata tadi menerima sambutan. Ya. Ya, memang hasrat kita kalau kita dapat, kita nak memilih tempat yang lebih besar lagi. Jadi ini adalah terpulang kepada kita untuk membincang dengan kerajaan untuk memastikan kalau boleh kita nak mohon tempat yang besar-besar. Sebab gawai bazar ini sambutannya memang sangat baik. Bukan hanya kita adakan peringkat di peringkat negeri di Sarawak, ini di Kuching. Tetapi di peringkat bagian, di peringkat daerah juga, memang ada gawai besar diadakan. Ya. Betul. Dari segi peniaga yang mengambil bahagian itu, Datuk, adakah peniaga yang daripada Kuching ini sendiri ataupun ada peniaga daripada bahagian lain? Kita buka kepada semua. Ya. Kita buka kepada semua. So bukan berartinya dari Kuching saja. Kuching saja. Ya. Dan untuk pengetahuan umum juga, gawai besar ini kita akan membuat pelancarannya. Ya. Pelancarannya akan dibuat pada 18 bulan, di mana tetamu kehormat yang akan hadir pada majlis pelancaran itu akan, iaitu Yang Berhormat Datuk Ahmad Douglas Ugah akan merasmikan pelancaran itu. Dan begitu juga untuk pengetahuan umum juga, kita ada malam kesenian. Malam kesenian. Contohnya 19 bulan itu malam kesenian untuk orang Ulu, di mana malam tersebut adalah berjenis-jenis tarian dan sebagainya akan dibawa kepada masyarakat itu tentang orang Ulu. Dan seterusnya malam ke-20 iaitu dari kaum Berdayuh, dan 21 hari bulan adalah dari kaum Iban. Ya. Dan satu lagi program yang besar mungkin yang rancak yang akan kita adakan itu lebih kurang dikatakan malam penutupan, iaitu malam 24. Ya. Malam 24 kita akan mengadakan kumang dan keling. Pada masa tersebut. Itu memang sudah cukup sinonim itu, lah. Kita akan mengadakan keling, kumang untuk dewasa dan kanak-kanak juga. Ya. Itu sangat menarik. Jadi saya harapkan penduduk, terutama penduduk di Kuching, datanglah beramai-ramai pada 24 hari bulan. Dan seterusnya setiap malam pun sebaiknya kalau dapat setiap malam. Untuk sebab kita akan mengadakan berjenis-jenis program pada setiap malam. Ya. Tertarik juga Mazela dengan seperti yang dikongsikan Datuk tadi, peniaga kraft juga diberi peluang untuk membuka gerai di bazar gawai.
Jadi seperti kita tahu Datuk John merupakan antara orang kuat dalam kraft kita di Sarawak ini. Mungkin Datuk boleh kongsikan bahawa kraft di Sarawak ini juga mendapat sambutan yang sangat menggalakkan daripada pengunjung. Kalau kita lihat pada tahun 2018 memang sambutan sangat baik. Ya. Sangat baik. Pada masa itu kita tak berapa banyak gerai yang kita khaskan untuk kraft. Tetapi tahun ini kita mohon lebih banyak lagi sebab permintaan daripada Peniaga. peniaga kraft itu lebih banyak lagi. Inilah sebabnya kita memberi pada 30 gerai untuk diorang. Ya. Dan ini ada satu yang baik untuk terutamanya untuk kraft kita di Sarawak ini untuk menjual barang-barang kraft mereka untuk membantu mereka mendapat pendapatan yang lebih baik. Iya. Jadi baik, kita mungkin ini merupakan soalan yang terakhir untuk kita tanyakan kepada Datuk John pada Dialog TVS ini. Mungkin Datuk boleh berikan harapan Datuk berkenaan dengan program Niti Daun dan juga Gawai Bazar yang akan diadakan dalam beberapa hari lagi ni, Datuk. Ya, memang satu daripadanya kita memang mengharapkan agar program ini dapat berjalan dengan lancar, dengan baiknya. Yang penting adalah kalau kita lihat itu penyertaan. Ya. Untuk penyertaan berbagai kaum, berbagai etnik yang ada pada masa itu nanti kita akan lebih memeriah lagi. Bukan hanya memeriahkan tapi juga untuk mendekatkan masyarakat yang ada di Kuching. Itu kalau kita lihat adalah untuk memastikan masyarakat itu ada bersama, sentiasa bersama, bersatu hati, segulai sejalai. Ya. Itu yang penting. Ya. Jadi itu merupakan harapannya, Mazela. Harapan betul tu Stewart. Jadi kepada para penonton yang di luar sana, mungkin anda boleh isikan masa anda untuk pergi ke program, melihat sendiri perarakan Niti Daun yang akan diadakan pada 17 Jun ini pada hari Sabtu pukul 2 petang. Ya, dan jadi anda boleh lihat secara langsung hanya sebenarnya di TVS. Ya, TVS saluran 1, 2, Astro dan juga MyTV, dan juga mungkin di media sosial TVS juga anda boleh ikuti untuk melihat sendiri perkembangan program-program yang diadakan sepanjang minggu ini. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Datuk John Sikitayai kerana sudi meluangkan masa beliau bersama dengan kita dalam Dialog TVS kali ini, ya, Mazela. Betul tu Stewart. Okay, terima kasih kepada Datuk Stuart dan Mazela. Ya. Dan TVS untuk menjemput saya ada pada. Baik, para penonton, itu saja dapat kita kongsikan bersama dengan tetamu jemputan kita pada kali ini, iaitu berkaitan dengan tajuk kita, itu program Niti Daun 2023. Jadi, saya Setio Dawi. Dan saya Marzela Sigai. Sehingga berjumpa lagi. Salam hormat dan segula sejalai.